إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun. Ini satu penceraian masalah. Tiada harus bagi seseorang yang merdeka. Tidak harus bagi seseorang, yakni seorang yang merdeka, tak harus itu berkahwin akan sahaya. No, tak harus dia berkahwin akan sahaya yang ia seorang tadi milik akan dia akan sahaya. No, tak harus dia berkahwin akan sahaya yang dia milik. Pasal apa tak harus? Maka kerana dia tidak ada faedah, ulama sebut. Syarak kata tak ada faedah kita berkahwin dengan pada nikah dia tu. Apa faedah nikah ni? Kerana harus dia wati akan saya tadi atas jalan gundik tak? Harus lah. Sebab tu kalau dia nikah pun tak ada faedah apa lah. Memang tujuan akad nikah tu untuk menghalalkan wati sepanjang nikah tu dah. Untuk menghalal. Tapi bila dia nikah dengan gundik dia, tak harus. Kerana apa? Kerana tidak ada faedah. Tu sebab dia. Syarak kata sebab tidak ada faedah. Sahaya yang dia milik. Bersalahan hamba orang. Bersalahan kalau dia kata tu, dia kata tak harus itu berkahwin tu akan sahaya. Sahaya sifat pada sahaya tu yang ia milik. Tapi kalau sahaya orang, agak mana? Di bawah pada kata sahaya yang dia milik. Tak harus. Tapi kalau sahaya orang, ulama kata bersalahanlah hamba orang, tapi dengan 3 syarat lah sah dia nikah. Apa 3 syarat tu? Lagi dia akan hanya tahu di bawah ni. Nampak tak? Kalau saya tu saya orang. Kerana boleh ke dia nak pergi duk wati saya orang dengan tak nikah? Tak boleh. Nah, saya dia tak apa lah. Faham tak? Sebab itu tidak ada faedah pada nikah. Faham tak? Situ. Maka ada tak? Atau tu saya yang ia milik akan dia akan saya. Atau bagi kata akan dia tu. Atau setengahnya. Dia milik akan dia akan saya tu milik sepenuhnya. Atau setengahnya. Ataupun dia milik setengah. Apa mana setengah? Muba'at lah. Hamba muba'at yang ada buat perjanjian merdeka dengan dia tu. Baik. Maka jika kedatangan milik yang sempurna atas nikah, terpasahlah nikahnya. Maka jika kedatangan dengan jalan jika kedatangan milik yang sempurna, ni kata kita kata ini isteri lah, yang sempurna atas, jadi kedatangan dengan atas nikah. Bagaimana jika kedatangan atas nikah ni? Mana kedatangan sempurna atas nikah, yakni nikah dengan sebab cukup syarat untuk menikahkan kan dia. Kemudian kedatangan syarat milik pula. Kedatangan syarat milik. Terpasahlah, mana terbatallah nikahnya. Ni masalah apa? Ni masalah seorang lelaki dia berkahwin dengan sahaya orang. Kemudian dia beli akan dia. Boleh faham ke ni? Dia mula-mula dia nikah dengan sahaya orang. Lepas tu dia beli. Bila dia beli, jadi milik dia balik lah. Faham tak? Asal dia pergi menikah. Nikah tu tak apalah sahaya orang. Sah lah itu. Sah nikah. Tiba-tiba kedatangan tu, dia kata tu. Maka jika kedatangan milik yang sempurna. Milik sempurna ni maksud apa? Hak tadi dia menikah atas kerana dia menikah dengan saya. Tu sah. Okey, tak apa. Tiba-tiba kedatangan milik yang sempurna. Milik yang sempurna. Kemana kedatangan milik yang sempurna ni? Dia pergi beli pula hamba tu. Dia lama-lama dia dah.
Jadi ni beli. Bila beli, milik semua. Kedatangan tu atas nikah. Mai lah atas nikah. Maksud dia atas nikah dia tu datang milik yang sempurna bagi dia. Faham tak? Dulu dia ambil perempuan tu atas jalan nikah. Lepas tu dia pergi beli perempuan tu. Maksud dia kedatangan milik sempurna atas nikah dia tadi, atas nikah perempuan tu lah. Maka bila jadi ikut tu terpasah nikahnya. Boleh faham tak? Gitu. Faham boleh? Cuma dulu tak dia tak faham. Dia dah nikah, lepas tu bila dah nikah tu sepatutnya dah jadi Isteri dia. Lepas tu tapi perempuan tu duduk atas saya lagi, faham tak? duduk atas hamba orang. Hamba orang tu. Dia pergi beli pula. Dia pergi beli terus kat kawan tu. Bila pergi beli, mana dia? Maksud dia kedatangan milik sempurna atas nikah dia tu, maka terpasah nikah tu. Gitu. Nah, pasal dia ambil balik hukum hak asal, tak harus dia berkahwin dengan hamba milik dia. Bila dia beli jadi milik dia lah, maka terpasah nikah. Kerana apa? Kedatangan milik yang sempurna. Faham tak? Tu. Kedatangan tu pada nikah. Kedatangan pada atas nikah tu lah, kedatangan pada nikah tu. Faham tak? Situ terbatal nikah dia. Bahaya itu lah. Ni masalah seorang lelaki dia berkahwin dengan saya orang. Kemudian dia belilah agan dia. Maka terpasahlah nikah dia tu tak? Kerana bahawa milik tu dia terlebih kuat daripada nikah. Milik tu lebih kuat daripada nikah. Nikah ni takkan boleh wati je. Milik ni kuat lagi. Boleh jual pula. Malah. Dia lebih kuat. Lepas tu terpasah nikah tu. Lepas tu dia terpasah nikah boleh pakai tapi atas jalan milik lah pula, bukan atas jalan isteri. Gitu. Jadi kalau kata nikah tu, saya kalau nikah bukan kata dia bebas. Dapat anak. Ini dapat anak. Dia macam ni, dia tak bebas, dia panggil ummul walad. Ibu anak. Ibu pada anak. Selagi dia hidup, selagi tu isteri saya tu jadi hamba dia. Anak tu anak dia. Anak tu daftar pada pak dia lah. Maksudnya merdeka lah anak tu. Mati pak, otomatik bebas. Pasal apa? Pasal anak tak boleh waris mak. Tu sebab. Ummul walad dia panggil. Ketika duk ada pak tu, dia panggil ummul walad. Mak anak. Mak budak. Gitu. Isteri, tak. Mak budak. Gitu. Ni siapa? Isteri ada mak budak, mak anak dia. Tapi bukan isteri. Faham tak? Dia panggil ummul walad tu kaedah dia. Nama dia syarat lagi. Mati bebas lah. Bila mati, hamba ni jadi rentau pusaka. Boleh ke anak nak waris ke mak? Tak boleh. Kerana makam mak tu tinggi lah. Otomatik. Sama mati, otomatik mak tu terbebas. Termerdeka. Jadi kalau dalam masalah ni nikah dengan orang macam saya. Jadi dia bukanlah ummul walad lagi. Tak lagi. Kan? Tak. Dia tu atas jalan isteri. Tapi isteri dia tu hamba. Hamba pada orang lain. Cuma dia boleh guna atas jalan isteri, tapi kawan dia boleh guna hamba tu atas jalan macam dia boleh boleh suruh buat kerja apa semua tu boleh lagi. Waktu tak boleh. Lepas tu pasal dia bagi nikah, betul tak boleh waktu. Lepas tu bila dia pergi beli, maka terpasah nikah dia. Tapi dia milik lah. Sebab masalah milik ni lebih kuat. Terpasah nikah. Tetapi harus dia watiakan dia atas jalan gundik lah pula lah. Atas jalan gundik pula. Ni raja-raja dulu nikah gundik pun. Betul lah. Gundik banyak. Habis dah. Kehidupan ni berlaku dia tak? Kehidupan ni berlaku dia. Boleh macam kita perang dengan Cina. Perang dengan Cina. Tak apa. Betul Islam haram bunuh orang perempuan dalam perang. Tak boleh bunuh kanak-kanak. Memang buat-buat tu ambil je. Jadi tahanan perang jadi hamba. Tapi kalau law ni dia lari rata sana. Lari rata. Hamba tu bertanya, amah boleh ke hamba? Tak boleh. Hak tu pekerja bukan hamba. Itu pekerja. Dia tiga. Perang, beli,
warisan ataupun hibah. 4. Hibah boleh. Dia reta barang. Boleh mana? Hamba ni reta. Bila reta boleh kita nak bagi hibah ke orang. Boleh tak ada salah ambil. KPP orang kawan. Kawan tak ada ni. Dia tak ambil ke hang tu. Aku nak hibah ke hang. Ya Allah. Dia kena turut. Ha? Barang. Sebab tu bila hamba ni dia lari pada Tuhan, dia dosa besar. Dia lari pada Tuhan, dosa besar. Tapi lah ni kalau ambil piduk ni, dia tak boleh lari selera orang lah. Tak sama orang dulu lah. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada harus orang merdeka berkahwin dengan sahaya orang lain, melainkan dengan 3 syarat. Ni syarat dia nak abang tu dah. Tadi dia habaq nikah dulu, tapi apa ni lah. Tapi ni nak abang melainkan ada 3 syarat. Tidak ada berkahwin dengan hamba orang lain. Mana hikmah tidak harus orang merdeka berkahwin dengan hamba ni supaya anak dia tidak jadi hamba. Anak dia tak jadi hamba, tu hikmah dia. Supaya anak dia tu tak jadi hamba. Jadi kalau kata dia menikah, anak dia jadi hamba. Pertama daripada 3 syarat, dengan sebab lemah ia laki-laki yang merdeka tu daripada perempuan yang patut istimta' dengan dia, dengan perempuan. Istimta' tu mana bahasa Arab? Mana ambil suka, ambil sedap. Dengan istimna' mana ambil suka. Seolah macam tu ya. Dengan dia, dengan apa? Dengan perempuan yang patut. Yakni patut iktibar pada uruf dan tidak pada tabiat. Dia tak iktibar pada tabiat. Yang tak patut ni iktibar pada uruf. Dari segi kebiasaan patut tak patut. Syarat pertama, dia lemah daripada perempuan yang patut. Perempuan yang patut ni iktibar pada uruf, bukan iktibar pada tabiat. Tabiat tu tak boleh. Kadang-kadang kau tu dia kemas. Bang tak kemas lah. Dia kuasa kuda ni. Ni tu tabiat, tapi pada patutnya patut ke tak? Pada urufnya patut ke tak? Dia kira pada uruf, bukan pada tabiat. Gitu. Tabiat. Hal apa ni patut pada apa? Patut pada istimna'. Ambil sedap, ambil suka. Dengan dia, dengan perempuan. Lemah ia tu kembali pada orang mereka kan? Lemah ia laki-laki yang merdeka. Ia tu laki-laki mereka. Dan jikalau perempuan yang kitabiah, mana kitabiah ni? Ahli kitab lah, Yahudi dan Nasara. Dan jikalau perempuan yang kitabiah atau ammah sekalipun. Ammah ni hamba yang milik bagi orang lain tu bagi ammah. Kita bila babu bahasa tu kat Indon lah. Gitu. Ini perempuan tadi yang kitabiah. Tu jikalau tu kait pada mana? Kait pada lemah. Lemah dia tu jikalau perempuan yang kitabiah ataupun ammah sekalipun. Lemah juga weh. Perempuan yang kitabiah. Kalau ada kitabiah, mesti ada berkahwin dengan kitabiah dulu. Kemudian baru dia boleh berkahwin dengan hamba. Nampak tak? Kalau ada kitabiah lagi, dia kena ambil cari kitabiah dulu. Tak ada kitabiah, baru boleh ambil hamba. Itu syarat. Tu mana? Tapi syarat pada kitabiah tu ada 3 pula. Daripada keturunan Nabi Allah Yaqub, 1. Yang kedua, bukan daripada kacukan. Bukan kacukan. Yang ketiga, tidak diketahui mereka tu beriman dengan Nabi Allah Yaqub sebelum dibangkitkan Nabi yang lain. Diketahui mereka tu beriman dengan Nabi Allah Yaqub. Tu baru nama kitabiah. Dia berkira Nasara lah boleh, tak boleh. Orang putih lah boleh, tak boleh. Bukan kitabiah tu.
Syarat dia kita kena reti mereka ni beriman lah dengan Nabi Yaqub sebelum turun, dia belum dibangkitkan Nabi-Nabi yang lain. Itu syarat dia. Baru nama kitabiah. Boleh tak 3 syarat tu? Yang kedua, tahu dia orang yang beli ni. Mereka bukan kacukan. Bukan kacukan. Yang ketiga tu diketahui bahawa beriman mereka tu dengan Nabi Allah Yaqub sebelum dibangkitkan Nabi-Nabi yang lain. Maka keturunan puak ni yalah. Nampak, itu nama kitabiah. Kalau kacukan tak boleh, tak panggil kitabiah. Maksud dia kitabiah ni keturunan Nabi Allah Yaqub. Kalau dia kacuk dengan puak lain lah. Dia kacuk dengan ayam serati apa semua. Tak boleh. Dia maksud dia bukan bangsa keturunan Nabi Yaqub yang sahih. Golongan kitabiah ni banyak lah Ustaz. Banyak. Nabi Allah Yaqub ni pun 12 orang anak dia. Sekarang bukan ada mana banyak. Oh, tak tahu nak kata lah. Lah ada tapi tak boleh lah kot. Bukan mereka ni tak nak mau beriman dengan puak tu lah. Tak ada lah. Cuma tak ada syarat tak semua syarat walaupun ada keturunan lah. Tapi syarat tu tak memenuhi syarat kitabiah dah. Sebab tu bila keturunan puak ni dia sembelih kita boleh makan. Dan kita boleh menikah dengan, tapi syarat orang kita laki-laki lah. Maka orang yang lemah dengan orang yang patut ni, perempuan yang patut yang biasa ni, maka kalau ada kitabiah kena menikah kitabiah dulu. Kena cari kitabiah dulu. Tak ada kitabiah baru baru ammah. Ammah ni mana hamba milik orang lain. Ada itiraf ya? Tak tahu. Itiraf. Kalau dalam hukum ni, dalam syarat dia, dia masih itiraf. Dia pun walaupun dia pun ada zaman tak ada lah. Tapi ni kitab lama dulu. Zaman dulu mungkin ada lagi kot. Yang ketahui zaman berlakunya kitab ulama-ulama ni. Jangan zaman-zaman ulama ni. Zaman-zaman dia pun Syafi'i mana keluar. Selesai tu. Ingat aku nak boleh laju tau ni, tak boleh pergi kat dia. Dia nampak lagu sikit Tak apa, pelan-pelan tak apa. Bukan nanti masalah habis, masalah boleh. Betul ya? Gitu. Kita mana duk? Tu yang pertama. Baik. Jikalau perempuan yang kitabiah atau ammah sekalipun, yakni hamba milik yang merdeka. Baik. Dengan bahawa tiada padanya mana di sisinya. Tiada padanya, yakni tiada di sisinya sesuatu daripada yang tersebut. Sesuatu yang tersebut. Apa makna tiada padanya sesuatu? Yakni tiada pada hissi. Tiada sungguh-sungguh. Tak ada apa satu di sisi dia. Tidak ada padanya, pada tidak ada di sisinya sesuatu. Mana tak ada sungguh dia ni. Tak ada belakang dia. Itu makna tiada pada hissi. Mana tak ada sungguh-sungguh. Yang tersebut. Dan tiada kuasa atau pada tiada padanya. Dengan bahawa tiada kuasa pula atasnya. Apa mana kuasa? Tidak ada belanja. Tidak kuasa pula atasnya, mana tidak ada belanja. Tu atas bagi kata tiada padanya sesuatu. Dia lah kata tak ada. Sesuatu tak ada. Lepas tu tiada kuasa. Kuasa dengan mana belanja. Tiada kuasa. Mana tidak ada belanja. Atasnya. yang tersebut boleh fakta. Atau padanya perempuan, atau ada padanya perempuan yang tiada patut istimtak dengan dia, dengan perempuan,
Macam mana? Seperti perempuan yang kecil yang tiada menanggung wati. Nampak tak? Ada perempuan tapi kecil sangat. Tak tanggung wati lagi. Kalau dia gagah menikah dengan tu, mampu sudah tu. Tu makna dia. Tiada demikian. Tiada perempuan yang patut lah. Tiada kitabiah, tiada apa semua, dan tidak ada kuasa untuk nak belanja. Yang tersebut tu balik pada kitabiah, balik pada perempuan yang patut. Ada. Atau padanya, mana ada padanya perempuan yang tidak patut istimna' dengannya. Istimta' dengan dia, dengan perempuan. Seperti perempuan yang kecil yang tiada menanggung wati. Habis. Atau rutaqa. Atau benar rotaqa. Rotaqa. Apa rotaqa ni? Perempuan yang tersumbat parasnya dengan umpama daging. Tumbuh ketuat dalam lubang. Tersumbat parasnya dengan umpama daging. Tak kira lah dia tumbuh ketuat ke. Tak kira lah ketuat ke apa lagi ni. Tumbuh dalam tu. Cari lubang tak ada. Jenis elok. Tu rutaqa. Atau rutaqa. Atau perempuan yang sopak. Penyakit sopak lah. Balak lah. Sopak. Atau yang sangat tua. Dia kata Malaysia boleh buat sangat tua pun 100 nikah dengan umur 30. Berapa hak yang dengan tu 100 dia. Hak yang surat paper tu, hak dulu ni. Hak yang laki-laki tu umur 30-an, hak perempuan tu umur 100 lebih. Tua sangat. Hak tu nak buat apa macam tu? Jenuh gombor ayam tak ada dah weh. Terbit api tu. Tak sungguh. Dia berpasir jadi tu. Tapi api agak patut padal lah. Anak ni pun. Dia kata nak buat rena jodoh lah. Alhamdulillah lah tu lah. Atau yang gila. Ada perempuan tak tua, muda, tapi gila. Ada. Untuk yang tak patut lah. Mana? Situ. Yang gila. Majnun. Bersalahan barang yang apabila ada padanya pada seseorang perempuan yang patut istimta' dengan dia, dengan perempuan. Atau kuasa ia, yakni dengan bahawa dia dapat, ia tu akan perempuan dan dapat akan mahar misil lah kuasa tu, serta lebih belanja hari-harian. Atau kuasa atasnya, atau kuasa ia dengan bahawa ada belanja lah atasnya, kerana terkaya ia pada ketika itu daripada mensahayakan anaknya. Gimana ni? Atau kuasa ia atasnya kerana terkaya ia. Terkaya mana? Terlepas ia pada ketika itu daripada mensahayakan anaknya. Boleh faham tak? Pasal apa tak boleh? Kerana ketika tu walaupun perempuan-perempuan ni tapi dia ada belanja apa ni, haram dia tak boleh nikah dengan saya orang lah. Pasal kalau dia ada belanja, ada apa ni semua, kerana dia boleh terkaya. Dia kerana dia terkaya, mana dia boleh melepaskan ia seorang tadi pada ketika itu, ketika ada orang perempuan yang patut ada belanja tu, daripada mensahayakan anaknya, menjadikan anak dia tu hamba sahaya. Sebab tu tak boleh menikah dengan hamba orang. Boleh faham tak? Faham tak ni? Bagi faham tak lah sudah. No, tapi ibarat kena ambil juga, dia baca tak boleh. No, dia baca tak boleh. Ambil dulu, ambil ibarat dulu. Pada ketika mana? Ketika itu, ketika mana ya? Bersalahan barang apabila ada padanya pada seorang perempuan yang patut. Ada perempuan yang patut istimna'. Okey, selesai lah. Perempuan yang patut istimna' dengan dia. Atau kuasa ia atasnya.
Ataupun yakni kuasa mana dia ada belanja lah atas nikah dia lah, atas seorang tadi ni. Kerana haram tadi ni kerana apa? Kerana terkaya ia seorang, ataupun mana terlepas ia seorang pada ketika itu, ketika ada perempuan yang patut istimta', dan ketika ada belanja tu, pada ketika tu dia terkaya, mana dia terlepas daripada mensahayakan anaknya, yakni menjadikan anak dia tu hamba sahaya. Boleh faham? Sebab tu haram ketika tu. Dah dia tak ada sangat lah. Perempuan hak patut pun tak ada. Belanja pun tak ada. Pak Long dia kata, hamai menikah dengan hamba aku pergi peri. Yang pergi menikah peri. Ya Allah lah. Lah kan lah wali malam satu mampu hari. Gagah gitu jugalah. Tak apalah ketika tu. Tapi kalau ketika ada kemampuan, tak boleh dia menikah dengan hamba. Kerana apa? Kerana sebab dia menikah dengan hamba, anak dia akan jadi hamba. Pada ketika ada perempuan yang dia patut, ada ketika perempuan yang patut, dia ada mahal, pada ketika tu dia mana dia terkaya, mana dia terlepas daripada menjadikan anak dia tu hamba sahaya lah. Pasal bila dia boleh menikah dengan orang lain, dia tak menikah dengan hamba lah. Maka anak dia tak akan jadi hamba. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala. Boleh nampak masalah tu dah? Dan sama ada lemah itu pada hissi atau pada syarak. Hissi ni pada zahir. Lemah tu pada hissi, pada zahir. Seperti tak ada perempuan tu pada hissi, pada zahir je lah. Lemah pada zahir, pada hissi. Atau pada syarak. Seperti tu misal bagi kata sebab lemah tu, bahawa nyata atasnya kesukaran yang melampau had pada saparnya. Mana dia apa? Terlampau jauh. Tak, terlampau jauh. Tu misal bagi kata lemah pada syarak ni. Bahawa nyata atasnya kesukaran. Mana nampak betul sukar kerana yang melampaui had, kesukaran yang melampaui had pada saparnya, pada perjalanan dia. Terlampau jauh nak lintas tu, nak boleh sampai satu tempat. Terlampau jauh dalam sapar dia ni. Baik, bagi menuntut perempuan, bagi untuk nak ambil perempuan, nak cari perempuan tu dah terlampau jauh. Yang ghaibah, perempuan yang ghaib, yakni ghaibah di sini ialah jauh, dengan makna jauh. Bukan ghaibah yang mana hilang tak tahu pergi ke mana. Ghaibah ni mana yang jauh, bukan makna yang hilang tak tahu pergi ke mana. Kalau hilang tak tahu pergi mana, lagi sukar lah. Hak tu mana memang pada syar'i lah, bukan pada hissi lah. Gitu. Hak ni pun ni kira pada syarak lah ni. Terlampau jauh. Di segi syarak dia hukum kata benda tu sukar. Tak ada lah. Pasal payah dari segi syarak. Nak kena tempuh jalan jauh sangat lah. Nak pergi boleh ambil perempuan pun. Dia kalau Malaysia dulu askar Bosnia, askar kita pergi tugas di Bosnia lah. Yang perempuan Bosnia tu dia mana jadi kes ni boleh dia ni lah. Perempuan Bosnia tu kira mana? Dia perang kan apa? Bosnia Yugoslavia orang ni hak yang kena. Biarlah Bosnia dia tahu lah. Hak Bosnia tu Islam. Hak Islam tak boleh. Jadi kira orang yang bukan Islam lah. Perang dengan Pok Kapiak. Dan kita macam kita pergi jaga askar kita pergi. Tak boleh. Hak tu bukan hamba. Dia kira dia kira bon yang bebas. Bebas ayat dia. Lepas tu bukan istilah hamba. Ya untuk buat tu lah. Tu yang buat antara kita ni. Ayat boleh hidup. Pok Melakang Bupu tu dia tunang lah kot ni. Papa tunang orang takbir. Bukan Bosnia, Namibia. Telefon balik mai kat abang kau ni. Dia tambah pergi cancel. Dia tambah hang terus buat karut, buat malu kami lah. Tak jempa pergi semua lah. Hang terus ni. Pasal sebelum pergi Bosnia tu dia nak tunang. Pergi Namibia, pergi Namibia jumpa rumah ni sikit kot lah.
Tapi tak jadi juga lah kan. Buat ni marah. Ghaibah di sini makna dia makna jauh, bukan makna hilang tak tahu pergi ke mana. Nak bagi menentuk perempuan yang ghaibah sama ada isterinya atau lainnya. Nah, sama ada perempuan tu, takmim pada perempuan tu isteri dia, perempuan yang ghaibah tu ataupun orang lainnya. Nah, jauh sangat Nabi. Atau takut, ni atau pada nyata. Seperti bahawa nyata atasnya. Seperti bahawa takut ia. Atau pada kata nyata. Di atas dia tu dah. Atas dia tu. Atas takut tu ada kalimah nyata tu. Tang lepas pada bahawa. Seperti bahawa nyata. Nah, ni pun atau pada nyata tu. Seperti bahawa takut ia akan zina. Tu maksud dia lemah pada syar'i. Takut akan zina pada masa saparnya. Maka dia jadi takut jatuh berlaku zina pada saparnya kepada perempuan yang tersebut daripada mana? Al-madhkur minal mar'ah yang ghaibah tu. Nah, pada tersebut perempuan lah. Sekali jadi takut jatuh zina. Atau didapatkan bila dia ambil orang balik, macam perjalanan nak balik tu jauh. Tak kira jadi ikut tengah jalan kan tak tahu lah. Dia kan nak sampai sehari, berbulan jalan. Siang malam tidur pergi mari dah lama-lama kena elok. Dia dekat lah tidur lah. Hamba lah. Nikah lah. Gitu. Nampak tak? Takut jatuh zina. Tu maksudnya lemah pada syar'i. Atau didapatkan perempuan yang merdeka dengan mahar yang bertangguh. Mana hutang lah. Mahar hutang. Dan ia, jadi wawul hal. Padahal ia tiada mempunyai mahar. Dia tahu boleh hutang. Tapi dia tak ada mahar. Bila tak ada mahar, tak boleh nak wati lah kan. Nak wati, boleh angkat nikah. Bila angkat nikah, dia kata dengan mas kahwinnya RM40 tu nak hutang. Bila wajib bayar ketika nak wati. Tapi tak ada duit. Tak ada duit. RM40 pun nak bayar. Tidak tak boleh wati dah. Kerana wajib kena bayar mahar tu baru boleh wati. Nikah tak apa, hutang pun. Bila nak buat kerja kena bayar tenaga budak tu. Tak ada RM40. Dia kata hak ni free hak hamba tu lah. Pak Long ni nak pergi free lah. Yalah. Ketika tu. Dia kata tu. Atau didapatkan perempuan yang merdeka. Ada pun dengan mahar yang bertangguh. Mahar tu hutang. Mas kahwin dia hutang. Padahal jadi wawul hal. Dan padahal ia tiada mempunyai mahar. Dia tak ada mahar. Kerana bahawasanya terkadang lemah ia seorang yang merdeka tu daripada mahar. Ni kita zaman kita hari lah ni kita bahasa lagu tak apalah dah. Tapi kalau zaman dulu tak ada sungguh. Sahabat-sahabat dulu Allah. Nabi kata siapa nak impak apa ni kita nak pergi perang. Sahabat duk cekak tunggu Rasulullah. Tunggu aku nak balik ambil. Pergi balik ni mai. Buah kurma sebiji ya. Hak tu yang ada pun. Kira tak ada sungguh. Jangan kata sahabat dulu. Siti Fatimah tak makan 3 hari weh. Anak Nabi. Memang tak ada. Kalau ada duit boleh beli. Duit pun tak ada. Dia tak ada. Nabi pergi rumah dia tengok. Dia hampak bila ayah dia mai. Dia kata Fatimah ni. Dia hampak sepera dia tu lah. Hampak. Ayah dia mai duduk. Lepas tu ayah dia tengok dia teriak menangis. Dia tahu siapa Fatimah menangis. Dia kata. Rasulullah 3 hari dah aku tak makan. 3 hari dah tak makan. Anak Nabi. Sabarlah Nabi kata Fatimah kata. Hang baru 3 hari. Aku ni dah minggu dah tak makan. Nabi selak perut dia tengok duk ikat batu dengan serban. Tu dia weh. Anak baru 3 hari, pak seminggu dah. Nak abang kata Nabi kalau dia lapar, kalau dia nak makan wajib kita kerak isi kita bagi dia makan. Tu kalau tak ada makanan. Wajib kerak isi kita bagi dia makan. Tapi Nabi tak makan lah menurut aku tu. Tapi Nabi itu hukum. Kalau Nabi nak makan juga wajib kena kerak. Tak boleh Nabi lapar. Allah Ta'ala murka weh. Tok wali pun dia buat tak tahu ala Tuhan murka tambah ke Nabi lah.
Tu Tuhan muka Bani Israel ni ke apa? Ke bunuh pok Nabi-Nabi. Yaqtuluna nabiyyin. Bunuh pok Nabi-Nabi. Tunggu kita murka. Murka sampai negara pun tak pergi ke mereka. Ni Yahudi. Baik. Kerana bahawa terkadang lemah ia daripadanya daripada mahar. Daripada lemah daripadanya daripada mahar. Mana daripada membayarnya mahar. Orang tu mana? Pada ketika tunainya. Ketika waktu tunai. Waktu mana? Waktu nak waktu itu lah. Ketika tunai dah. Dia lemah. Tak mampu nak bayar. Tak ada duit semua. Atau didapatkan perempuan yang merdeka dengan tiada mahar. Oh ni peri kot noh. Dia tu, aku sedekah lah kan. Dia tak. Halal gitu ya. Dan ia, padahal ia tiada mempunyai mahar. Pasal apa? Kerana wajib maharnya atas seseorang dengan wati. Dan ini dengan sebab wati. Dan ia tiada mempunyai mahar kerana wajib maharnya atas seseorang dengan wati. Ini dengan sebab wati. Bila sebab nak wati itu wajib mahar lah. Dia dapat tu free, nikah free. Tapi bila nak wati, waktu kena bayar mahar. Walaupun sikit lah. Baik. Atau didapatkan perempuan yang merdeka dengan lebih daripada mahar misil. Ada perempuan merdeka tapi mahar misil lebih. Kalau tengok apa mahar misil? Mahar seumpama. Umpama nak tengok pada siapa? Tengok pada adik-beradik dia. Kak ni mahar dia berapa? Alah RM84 lah. Orang belah Kedah macam tu lah mahar. RM84. Main-main hak dia tak RM1,000 Lebih pada mahar misil lah. Tak ada antara nikah. Pak mendah dah. Jenis buat loan. Gitu. Jaga apa lain? Lebih pada mahar misil. Kira nak abang kata dia tak mampu lah Pak. Daripada isi. Dan jika kuasa ia seseorang atas mahar, atas lebih tu, atas lebih sekalipun. Yang ni atas membayar lebih lah sekalipun, walaupun dia mampu untuk bayar lebih, tapi di segi syarak dia kira hukum tidak ada kemampuan. Faham tak? Pasal apa? Lebih sangat dia ni. Tu orang lain tak cara. Tapi dia kata kalau tak nikah, aku nak nikah tak apa lah. Mudah-mudah cari duit macam mana. Tak heran. Tapi hakikat dia bila syarak ni hukum lemah tu. Walaupun kita ada kemampuan, tapi lebih pada mahar misil, mahar seumpama. Memanglah keturunan mereka memang mahal, memang 3-4 ribu semua. Tengok kak abang-abang dia, adik-adik dia semua mahal 3 ribu lebih lah. Main-main kat kita. Ni 3 ribu. Kena mahal empat tu 6 ribu, 10 ribu, mampu mahal saja lah. Memang keturunan dia mahal lagu tu dah. Mampu lah. Habis. Tiada jika didapatkan dia akan perempuan. Tiada apa ni? Tiada lemah. Tulis gitu. Tiada, yang ni tiada lemah jika didapatkan dia akan perempuan dengan kurang daripada mahar misil. Maksudnya di segi cara kita tak masuk dalam kategori lemah. Maksudnya tak lemah lah kalau dapat perempuan yang mahar dia kurang. Mahar misil dia, keturunan dia tu 1,000 semua. Tapi mamai kat dia orang, pak dia kata, alah, bayar lah. Hati dah lah. Ya Allah, tu tak nama lemah tu. Hak kurang tak apa, tak nama lemah. Hak lebih tu nama lemah. Di sisi cara. Kurang daripada mahar misil bahag seumpama. Mana kita banding dengan adik-beradik dia hal lain lah. Atau dengan mahar misil. Ataupun dengan mahar misil. Mahar seumpama. Memang keturunan dia pun 1,000 itu. Dia bagi kita pun 1,000 itu. Maka itu hukum lemah. Itu tak masuk dalam bab hukum lemah. Kerana mahar seumpama. Nampak kena. Keturunan dia mahar macam tu lah. Ya Allah, itu mahar seumpama. Orang kampung tu pun macam tu juga. Dan padahal ia mempunyai mahar. Ketika itulah. Bukan dengan berhutang. Kalau berhutang termasuk tak mampu juga.
Nah, walaupun apa? Walaupun kurang tapi pada ketika tu dia ada kemampuan. Maka tak masuk dalam lemah. Maka tiada halal baginya bagi seseorang berkahwin dengan sahaya. Pada ketika tu, faham tak? Bila ada mahar seumpama apa semua, maka dihukumkan tak lemah pada ketika tu tidak halal. Ini mana haram lah baginya bagi seseorang berkahwin dengan sahaya pada ketika tu. Pasal apa? Kerana kuasa ia. Apa mana kuasa? Kerana mampu ia. Ia seorang berkahwin akan perempuan yang merdeka. Nampak? Bila dia mampu berkahwin dengan perempuan yang merdeka, maka haram dia berkahwin dengan perempuan sahaya. Itu syarat yang pertama. Maksudnya syarat pertama, dia tidak ada kemampuan. Wa imma kemampuan tu di segi syarak ataupun di segi hissi. Nampak tak? Situ. Itu syarat pertama. Baru boleh. Ada dua lagi aku ada dah ni memang tak mampu. Ada dua lagi. Bukan ni syarat pertama. Dia kena lepas syarat tiga-tiga ni wajib berhimpun. Dia kena lepas tiga-tiga. Bila tak ada kemampuan bab ni, ya Allah, baru harus berkahwin. Kalau ada kemampuan, maka tidak halal dengan makna haram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedua daripada tiga syarat harus kita berkahwin dengan sahaya. Kedua, dengan sebab takut akan zina. Ni belakang-belakang ada. Ni takut akan zina. Takut akan zina kira-kira tidak ada perempuan yang merdeka. Yang takut ada zina tu kira-kira perempuan tidak ada perempuan yang merdeka tetapi tidak melarat kepada zina. Saya kita dah hukum asal memang tak boleh dah. Nampak? Boleh tak menikah? Boleh. Merdekakan dia lu. Kalau nak atas jalan nikah lah. Tapi rugi lah. Memang tak nikah pun boleh pakai lah. Kalau saya kita. Faham tak? Itu tak kira. Rugi faham tak? Kita. Dia tanggung kan. Kalau dia tak nak apa semua, dia letih semua. Sama macam bini kan. Tanggung je lah. Isteri Memang sahaya wajib nafkah kita. Macam memang Maksud kata walaupun dia sayang, kalau kata kita nak mati, kalau dia tak mahu, tak boleh lah. tak boleh. Dia kena patuh kat atas apa segala. Betul lah. Lebih sahaya pada lembu tu lah. Lembu tu haram wati oleh pemilik kita. Tapi sahaya tu lebih tu lah. Harus kita wati gitu. Milik kita. Lembu pun milik kita tapi tak boleh haram gitu. Terlebih saya situ. Jadi yang syarat yang kedua takut jatuh takut akan zina. Mana takut zina ni kira-kira tidak ada perempuan yang merdeka tetapi dia tak melarat kepada zina, maka tidak harus ketika tu. Walaupun kalaulah tak ada perempuan merdeka tapi dia tak melarat kepada zina, faham tak? Dia tu boleh tahan lah, tak melarat kepada zina, maka pada ketika tu tak harus juga. Ni masalah takut melarat ke zina. Kepada zina, maka tidak harus dia berkahwin dengan hamba ketika tu. Dengan bahawa menang oleh syahwat dan dhaif oleh takutnya. Syahwat dia menang. Bab takut tu kekurangan. Bersalahan kalau dhaif oleh syahwat dia lemah dan kuat belah takut. Tapi kuat belah takut tapi syahwat dia lemah. Demikianlah jikalau bersamaan oleh takut dan boleh takut tu, maka tidak halal bagi berkahwin dengan sahaya. Bersamaan takut pun takut, lemah pun lemah. Gitu. Nak menikah buat menawar. Tak guna. Dengan sahaya. Baik.
Dan ketiganya Islam sahaya perempuan, maka tidak halal baginya amah yang kitabiah. Boleh faham tak? Syarat pada perempuan kalau dia tu kalau dia tu hamba, kalau dia tu hamba, dia mesti Islam. Tapi kalau dia tu hamba tapi dia kitabiah, itu tak boleh kita nikah dengan dia. Faham tak? Dia hamba tapi kitabiah, bukan Islam. Tak boleh kita nikah dengan dia. Kalau nak menikah kitabiah juga, hak merdeka. Boleh faham tak? Situ. Dahlah hak nikah kitabiah. Anak jadi hamba pula lah. Gitu. Kalau nak ambil hak kitabiah, ambil hak merdeka, tu senang. Tahu halah dah, anak tu memang tak jadi hamba. Tapi kalau amah tu kitabiah, amah ni faham lah. Mana dia hamba orang lah. Hamba orang tu yang kitabiah, tu tak boleh. Dia kata Islam sahaya perempuan dan tidak halal bagi amah yang kitabiah. Mana dia lagi tidak sah lah. Tidak halal itu mana tidak sah baginya. Bagi siapa tu? Bagi laki-laki yang merdeka tu, tak halal ataupun tak sah tadi akan amah yang kitabiah. Kot tu. Tak halal akan amah yang kitabiah. Tapi kalau amah tu Islamiyah, ya Allah lah. Harus yang keren lah. Tapi kita tengok syarat yang pertama tu kuat lagi lah. Syarat ni kurang-kurang. Pasal dia boleh buat-buat. Aku takut berlaku zina. Dia rasa dah. Tak boleh buat-buat. Tak boleh dah. Ada syarat pertama tu kuat. Ikut saja. Habis situ. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula perempuan yang muba'adah. Ada ta tu dah. Muba'adah. Bermula perempuan yang muba'adah. Apa muba'adah? Tu khabar dia tu. Ialah seperti hukum sahaya perempuan. Perempuan yang muba'adah ni perempuan yang ada hamba tadilah, hamba perempuan yang ada perjanjian kemerdekaan dengan tuan dia tu, hukum lagu mana? Walaupun dia menikah dah sekerat lah. Ni serupa kita biar atau berapa dengan sahaya perempuan juga, dia hamba juga, dia tetap hamba walaupun dia menikah setengah. Seperti sahaya perempuan. Sahaya mana apa sahaya ni? Makna yang penuh, hamba yang penuh. Sahaya tu mana hamba penuh. Muba'adah tu hamba sekerat. Faham dah? Gitu. Muba'adah ni mana sekerat. Hak yang apa sahaya tu mana penuh. Tapi hukumnya sama ya. Cuma beza tang kawan sekerat ni penuh. Habis dia sebut sahaya. Sahaya betul. Sahaya hak ni 100% hak orang. Kalau dia kata mub'adah, hak ni 50. Maksudnya 50 diri dia, 50 tuan dia. Faham tak? Hak ni 100% tuan dia. Gitu. Tu beza mub'adah ni. Tapi di segi hukum, mula hukum mub'adah dengan sahaya ni sama hak tu lah ya. Kalau menikah dengan perempuan ni haram, dengan saya haram, mub'adah pun hukum dia haram. Kena ada syarat macam tu jugalah. Tapi syarat kita nak nikah dengan hamba orang ni, syarat dia Islam. Adapun kalau dia kitabiah tak boleh. Tak halal. Kitabiah. Benar cari hamba, cari hak yang hak menikah lah. Segak kitabiah pun. Tu nama ni aku. Nabi Yusuf tu. Tunan dia tu. Meletup. Tu cik tak ya. Bunyamin semua tu lah. Huduh saya Nabi Yaqub segak asal. Dia nak mai kepada Nabi Yusuf dah. Kalau pak huduh. Pak hitam metelit, mak ni, anak mesti kelabu tak ni betul tak? Tetaplah. Dia kena pak handsome melok lah.
Mak tu cantik boleh ya. Baru anak tu handsome. Ni kalau pak metelit, mak ni buah-buah ni tak apa nak cerah mana kuning-kuning lazat, anak tetap dah kelabu dia anjing. Tetap lah, jangan lepi lah. Kerana Nabi kata fa inna irqaqan dasas. Kerana keturunan memang mewarisi. Mana nak mai ke mana? Kalau keturunan tak ada tu memang genetik. Gitu. Nabi SAW segak macam tu. Nabi SAW segak Nabi ni. Pasal apa Nabi segak? Pasal pak dia segak. Sebab tu ustaz ada kitab. Nanti ada aku di sini ada. Nurul Safa fi akhrabar min Mustafa. Ada dia lah. Tengok Nurul Safa. Apa dia sebut Nabi Abdullah lebih segak pada Nabi Yusuf. Abdullah. Sebab tu orang Nabi Yusuf, orang perempuan dia tengok takkan iri jari je. Bila Zulaikha walk berjalan dia berbagi pisau, bagi buah timun, bagi buah bawang apa semua. Abdullah mati, 200 orang mati. Abdullah menikah dengan Aminah lah. Mana dia campur perempuan kali perempuan jantan lah. Hak yang duk fikir apa perempuan. Maksud dia perawan-perawan bangsa Quraisy. Bukan keturunan bangsa mereka tu. Quraisy elok-elok belakang lah. Mereka ni hak yang duk gila ke Abdullah ni. Jadi mati magan gitu lah. Habislah kami, tak ada lah. Hak jantan-jantan yang duk gila kat Aminah. Aminah pun segak lah. Yang gila kat Aminah ni. Tak ada lah. Boleh dia jadi bini orang lah. Buat kena lagi lah. Mati magan gitu ya. 200 orang mati. Apa? Nabi Yusuf pun tekan jari-jari. Dia kena mak pak tu segak baru nak mai. Mai segak. Kalau hudur macam kita ni. Kalau dia anjing. Gitu. Dia tak lepi. Memang keturunan elok-elok dia buat ni. Kita biar. Yahudi segak. Cuba tengok dalam. Tengok dulu benar apa ada lagi laki-laki dia buat lama-lama dah sikit-sikit tengok. Mesir tak okey tak? Mesir tak ada. Mesir ni dia Qibti. Firaun. Kau ada kasar no. Tapi segak orangnya. Segak dia campur. Tapi kalau kata hak Mesir tu tak segak tu pun lah. Kalau banding dengan orang Melayu ni sopa belacan lah kita tengok Melayu ni. Dia tak ada. Melayu ni sopa belacan dah. Balik. Hidung kelekok nyok. Tak kelekok nyok tak boleh pi katik lah ni. Tak segak. Mula mata lentik. Bukan dia buat. Memang original jadi itu. Kening tebal. Hak yang segak tu. Kulit pipi ni. Dia macam kulit telur je. Putih tu. Tapi tak mau orang putih pun kulit ayam. Tahu kulit ayam bila kita ni. Kulit ayam tu. Macam tu balang. Balang. Orang Arab ni. Dia licin. Soal imam. Dunia. Tapi kufu lah. Masalah kafaah tu lain lah. Baik. Bermula perempuan yang mub'adah ialah tu khabar. Khabar pada bermula. Ialah seperti hukum sahaya perempuan. Sahaya yang sungguh-sungguhnya. Maka tiada harus berkahwin akan mub'adah oleh laki-laki yang merdeka, melainkan dengan beberapa syarat yang tersebut. Syarat tadi lah syarat atas tu sama jugalah. Kerana hukum dia sama, maka apa ni dia sama. Pasal apa? Kerana ni elak lagi mana? Tengok tak? Kerana apa ni? Mensahayakan. Ada ha tu? Tak ada. Dia tulis mensiakan lah. Mensaha. Sebelum ya tu ada ha. Banyak elak pada tidak ada ya.
kerana mensahayakan setengah anak. Jadi anak dia pun mub'adah jugalah kalau perempuan. Jadi mensahayakan setengah anaknya itu. Nampak? Setengah anaknya. Berhenti dekat tu. Berhenti dekat anaknya. Koma itu. Dekat anak. Kerana mensahayakan setengah anak. Sebab tu tak harus. Bermula itu. Buat mubtada kan. Ialah ditakutkan dia pula. Bermula itu. Jadi itu tu jadi mubtada, ditakut tu jadi khabar. Mana nampak tak? Bermula itu mana? Mensahayakan setengah anak tu, ditakutkan dia pula juga. Nah. Seperti mana? Maksud dia seperti ditakutkan anak dia tu sekalian jadi sahaya macam nikah dengan saya tu dah. Maka menikah dengan mub'adah ni pun takut juga. Faham tak? Kerana apa? Dia tetap. Kerana mak dia tu setengah. Maka anak dia jadi sahaya setengah juga. Understand? Tu ibarat pergi kat tu lah. Jawab dobit pergi dok tanya ibarat ni. Masalah kita faham. Ibarat ni payah faham. Dia lari ke mari. Kalau tak berdobit lagi elok, dia tak boleh baca. Maka macam pulak mana juga. Pulak mai kat mana? Dia kena ada sebelum tu jugalah. Dia kena ada hukum dah sebelum tu baru dia kata juga. Orang mai rumah kita. Kita makan dah nasi. Makan. Tak tahu orang hidang kat orang mai lah, tamu mai lah. Dia takut nak makan pulak lah. Kita ni aku nak makan pulak lah. Tadi makan dah, ni makan pulak. Nah, tu mana pulak? Mai orang mai bini dah tengok. Lah makan juga. Makan pula. Makan juga. Makan habis. Makan pula lah. Juga dengan pula tu lah. Sama lah. Takdir harap aidan. Gitu ya. Dia tak lari dah. Menjuga oleh aku barang hak pula. Tadi nak abang kata. Pasal apa dia tak harus kita kahwin dengan hamba. Hak yang penuh Kerana takut mensahayakan anak tu. Penuh lah saya. Kerana mak dia tu saya penuh. Anak dia penuh lah saya. Lepas tu, kerana hukum mub'adah dengan sahaya ni sama, dia pasal apa? Dia tak bagi, dia larang kita. Mereka dengan 3 syarat tadi juga. Kerana tak ditakuti, kita mensahayakan anak itu juga pula lah. Macam hak tadi ni, takut dah. Hak ni pun jadi takut juga. Gitu. Itu makna juga. Seperti, pada pulak-pulak tu, seperti ditakut kan mensahayakan akan anak sekaliannya. Itu mana juga tu. Seperti ditakutkan mensahayakan anak sekaliannya. Tadi mensahayakan anak sekaliannya lah. Hak ni pun ditakuti juga mensahayakan setengah anak dia. Jadi hamba mub'ad juga anak dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan mub'adah macam mak dia juga lah. Dia ikut mak lah. Pasal hamba tu hamba orang. Kalau hamba dia tak apa weh. Kalau hamba dia jadi nisbah pada dia. Pasal hamba tu milik dia. Jadi hak ni pada dia kira hukum isteri saja tapi milik orang. Faham tak? Jadi bila terbit anak, hanya dia ni mengharuskan wati saja kerana isteri. Bila terbit anak, maka anak tu milik tuan dia. Kerana dia tu dia terbit, maksud dia nak panggil apa? Juzuk daripada getah dia. Maka juzuk tu dikira hukum hak dia. Kalau mak tu mub'adah, anak pun mub'adah. Kalau mak tu saya, anak tu saya. Ni kawan ni, Pak Long ni dia tak boleh, anak tu tak boleh milik. Pasal apa? Kerana dia bukan milik hamba tu dah. Tapi cuma dia kerana dia menikah dengan saya tu, kerana nak mengharuskan wati semata. Faham ke tak dia? Maksud dia tolong jadi kelang lah. Buat kelang kat kawan tu. Jadi kawan tu kira ramai hamba dia. Share. Gitu. Sebab tu tak boleh. Qala musannif rahimahullah. Dan jika berkahwin laki-laki yang merdeka akan sahaya perempuan dengan syaratnya. Macam syarat yang tersebut tu lah. Syarat atas-atas tadi ni. Kemudian maka kaya ia.
Maka boleh jadilah kaya ia. Atau berkahwin ia atau berkaya. Atau maka berkahwin ia laki-laki yang merdeka akan perempuan yang merdeka. Tahu mana? Betul tak? Akan perempuan yang merdeka. Merdeka pula. Tiada terpasah nikah ammah itu. Nampak tak? Mula dia menikah dengan hamba pasal dia tak ada duit. Dia cukup syarat dia tadi lah. Menikah duduk 4-5 sampai setahun 2 jadi kaya weh. Kaya nikah dengan orang menikah halu ya. Kawan adik. Nikah dengan dia. Itu apa ni hamba tadi ni? Terpasah kan nikah? Tak terpasah ni. Tak. Tiada terpasah nikah ammah itu. Nampak tak? Dia berkahwin dengan perempuan yang merdeka pula. Lepas dia kahwin dengan hamba tu sebab dia kaya lah. Orang mau lah ke dia. Pada itu hamba tu tidak terpasah nikah ammah itu. Tak terpasah weh. Nikah ammah tu. Masih duk kekal jadi bini dia situ. Pasal apa? Kerana kuat berkekalan nikah. Sebab tu ya tak terpasah. Pasal apa? Kerana kuat berkekalan nikah tu. Dan termasuk pada kaedah ma la yughtafaru fil ibtida' wa yughtafaru fid dawam. Kaedah tu barang yang tidak diampun pada permulaan tapi diampun pada kesudahan. Boleh kaedah tu? Boleh tak? Kan nak tulis? Tulis nah. Ma la yughtafaru fil ibtida'. Mana ada pen aku? Ma la siapa lembu rasa ni. Tamat kata. Ma la yughtafaru fi ibtida. Philip. Wa yughtafaru fi dawam. Dia kaedah aku tu. Dia masuk dalam tu. Sebab tu tak dia berkekalan nikah dia tu. Sebab tu kalau kita dapat kaedah, dia tak payah apa? Mengapai masalah banyak sangat. Pasal apa dia kekal nikah dia tak terpasah? Kerana kuat Kerana kuat berkekalan nikah tu. Sebab tu dia tak terpasah. Pasal apa? Bab masalah beli dia terpasah. Tu tak boleh lah. Tu kerana kuat milik daripada nikah tu lagi. Hak ni dia menikah dengan hamba, lepas tu menikah dengan orang lain tak campur apa lah. Kerana kuat berkekalan nikah tu. Maksud dia ma yughtafaru fil ibtida', barang yang tidak diampun pada permulaan memang tak diampun. Tak boleh nikah memang tak ada cukup syarat je lah. Tapi wa yughtafaru fid dawam, tapi diampun pada sentiasa. Lepas pada ada hang dah boleh nikah dia sentiasa lah, kekal gitu lah. Faham tak? Gitu. Kekal. Tak ada apa. Waktu terpasah kalau dia ambil jadi milik sebab milik yang kuat tu Lagi kuat. Qala musannif rahimahullah. Dan jika menghimpun laki-laki yang merdeka yang tiada halal baginya, jika menghimpun
laki-laki yang merdeka, yang tiada halal baginya, bagi laki merdeka tu ammah, akan perempuan yang merdeka dan dengar Perhimpunan. akan perhimpunan wala ala huzwa perempuan perhimpunan tu buah perempuan. Dan jika menghimpun laki-laki yang merdeka yang tiada halal baginya, nya dia balik pada ammah tu lah. Bagi ammah akan perempuan yang merdeka. Dan ammah dengan satu akad batal nikah ammah. Boleh faham tak? Gitu. Itu baru terbatal nikah ammah. Tu yang merdeka dan ammah dengan satu akad nescaya. Tu jawab batal tu. Batal tu jawab pada jika. Nescaya batal nikah ammah. Kalau himpun satu akad. Tu tak boleh lah. Faham ke tak? Pasal apa? Dia hak ni batal. Tapi hak ni dia benar. Dia mula dia menikah dengan hamba dulu, lepas tu dia menikah orang merdeka. Maksud dia perkahwinan dia atau nikah dia dengan ammah tu straight. Wa yutafaru fi dawam, dia pun straight lah. Sampai bila-bila dia, maksud dia duduk kekal jadi bini gitulah. Pasal meja kasih asin. Waktu tu dia menikah, waktu tu dia susah dengan ammah tu lah. Lepas tu bila dia kaya, dia menikah dengan orang merdeka. Maka kekal dua-dua lah. Hak ni kalau dia himpun sekali satu akad tak boleh. Kerana pada ketika yang sama dia mesti ada kemampuan lah. Faham tak? Bila ada kemampuan, haramlah nikah dengan hamba tadi. Bila boh satu akad, terpaksa hak hamba tu. Boleh tak? Pasal apa? Kerana kena tulis aku ni. Nak bagi faham ni, tidak halal tu kerana luput syarat tersebut. Syarat 3 di atas. Tulis gitu sudah. Faham tak dia? Nampak dah. Tulis bawah kata tidak halal tu. Dan jika menghimpun laki-laki yang merdeka yang tiada halal baginya, kerana luput syarat yang tersebut. Syarat mana? 3 syarat ada atas tu. Dia mesti kena susah, mesti tidak ada kemampuan, tidak ada perempuan apa semua tadi yang layak apa semua tu dah. Jadi ketika tu ada semua benda tu, maka ternafi syarat. Bila nafi syarat, masyurut tak ada, terluput syarat dia. Nampak? Bila sebab tu, mana sah akad mana? Terpaksa atau akan menghimpun tiada halal baginya, bagi lelaki tadi ammah akan perempuan yang merdeka. Dan ammah dengan satu akad nescaya batal nikah ammah. Nikah ammah tu ya batal. Nikah merdeka tu pasal dia pakai satu akad lah. Jadi dua-dua sekali ammah pun diangkat sontak dengan abang merdeka, maka hak merdeka tu sah, hak ammah tu terbatal. Pasal luput syarat yang 3 tadi, nampak tak? Situ. Dan sah perempuan yang merdeka. Nampak tak? Sah lah perempuan hak belah hak perempuan merdeka ni. Terpakai. Sah perempuan merdeka. Ni masalah jikalau diangkat nikah 5 orang perempuan misal kita kata. Dalam satu angkat. Yang ni dengan diatafkan dengan huruf waw. Huruf waw. Maka tak sah seorang saja daripada perempuan yang terakhir. Ni masalah tu. Ni, aku qabil tu nikah hahunna wa nikahu aminah wa lagi wa apa? Wa pi'ah, wa bidah, wa apa nak. Dia tarik semua. Dia atas dengan waw. Maka dia terima 5 orang. Dia atas dengan waw. Maka tak sah seorang saja daripada 5 orang tadi. Hak mana tak sah? Hak terakhir. Hak lah itu tak sah. Dan kalau akad oleh wali dia akan 2 orang anaknya, mana 2 beradik dalam satu akad, maka tak sah keduanya sekali. Kerana waw ataf, dia panggil waw ataf lil jam'i. Ataupun lil mutlaqil jam'i lah. Kerana himpun. Hak tu. Atau dua-dua sekali lah. Hak tu tak sah dua-dua. Tapi hak ni perempuan yang berbeza. Waw himpun lah. Maka hak lah tu tak boleh masuk lah. Tak pakai hak lah.
Tapi hak ni terpakai. Tu Tok Oji Cik sebut apa tu. No. Maksudnya kalau dia akad sekali 5 tu, yang 4 tu sah lah. Tapi cara dia atas dengan wah gitu lah. Nak impun kena dekat 4 boleh impun. Hak 5 tu tak pakai. Jadi tengok lekit kelas tengok sebut apa dulu. Nah, hak mana lah kali hak ni hak yang lekit sikit lah kali lah. Hak tu buang tu. Yakni sah pada qaul yang azhar dan muqabil bagi azhar dia tidak sah juga. Ni kalau kata masalah sah perempuan yang merdeka tu. Tapi sah ni pada qaul mana kena bahas lagi sikit. Sah ni pada qaul yang azhar, tapi muqabil bagi azhar dia tak sah juga. Dan sah perempuan yang merdeka tadi kita himpun dua-dua sekali ya. Hak perempuan hak yang hamba tu memang tak sah, merdeka tu sah tak? Sah pada qaul mana? Qaul azhar. Qaul azhar ni kalau perkataan Imam Syafi'i sendirilah, tapi muqabil bagi azhar dia tidak sah juga. Bagi masalah ni dia termasuk di dalam kaedah tak ingat tak kaedah tak ingat. Tilang kali ambil tu. Kaedah tu. Wallahu alam. Faslun, tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah melainkan kitabiah. Wallahu taala ala wa ala. Dia ada satu kitab lagi, Syekh Daud Idahul Ba'. Idahul Ba'. Saya ngaji dah, ibu ngaji juga Idahul Ba' tu. Hak tu lagi bahasa kemahal lah. Hak tu ibarat lagi pening. Idahul Ba'. Pekah bab nikah sahaja. InsyaAllah next ini ya kita Idahul Ba'. Ke apa? Ke-12 tengok. Ingat aku ke-2 tu 2.